Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan dari saya untuk saudara. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda sentiasa berbahagia. Ya, Puan Nurul Intan Fatihah. Khabar Puan? Moga sihat. Pendeka mata satu. Salam tu, masyu. Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas, Lahbul. Saudara Zamari LC, Waalaikumsalam. Saudara Hafiz Wan Basirun, Waalaikumsalam. Begitu juga dengan saudara Izzuddin. Saudara Anwar, saudara Thomas Tan. How are you, Thomas? Begitu juga saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, Waalaikumsalam. Saudara Muhammad Radhi, saudara Jamaluddin Mat, saudara Syukur Jamil, saudara Haji Syamsul. Apa khabar Tuan Haji? Moga sihat ya. Begitu juga dengan Raja Juma. Apa khabar Puan? Imam Ahmad, Nurliza, Tengku Osman. Apa khabarku? Moga sihat. Harapan saya kawasanku tidak dinaiki haji air lah ya. Pak Merah, okey Pak? Malah ni Pak marah ya Pak. InsyaAllah saya cuba nak beri pencerahan sikit nanti. Tunggu ya Pak. Bengkel Murah Rezeki, Haji Azhar Abu Manaf, saudara Yang Maya, Waalaikumsalam. Begitu juga Nasyarun Jundi, saudara Noin Saad, Puan Noin Saad, bukan saudara ya Puan, jangan marah. Saudara Muhammad Fadil Deli, saudara Antun Malik Zamri, salam dari mana? Dari Langkap. Saudara Pak Chu, orang Langkap, orang Perak, yup. Raja Kuala Krai. Kuala Krai banjir tak? Rasa tak ada dah. Mudah-mudahan dah. Saya Raja Kuala Krai, Puan Nur Maria, Minahat, Hamizah Adnan, Zul Aizan, Joe Cawawi dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu akan saya santuni usai pencerahan ini, insya-Allah. Cuma yang saya perlukan daripada saudara ada live ini, di like, share dan subscribe. Juga kalau boleh subscribe jugalah sekali dengan Instagram supaya mudah kalau berlaku gangguan dalam Facebook, bolehlah saudara beredar kepada Instagram, insya-Allah. Sebab saya buat dua serentak ya. Apa khabar saudara Fuad Rahman? Mudah-mudahan orang Subang Jaya sihat walafiat. Baik saudara. Seperti biasa saya harus memberi pencerahan tentang kedudukan COVID-19 dulu. Hari ini hari Jumaat 24 Disember yang merupakan hari yang ke-645. 645 hari dah. Bumi kita ni masih lagi belum usai lagi dengan virus corona yang masih terus menjangkiti warga kita, saudara. Dan kita cuma tinggal lagi seminggu lagi. Tinggal lagi 6 hari. Masuk besok tinggal 5 hari saja untuk kita menutup tirai tahun 2021. Bagaimanapun saya berterima kasih kepada sahabat kita saudara Rio yang tak henti-henti menghantar kiriman pada saya memberitahu kedudukan tentang COVID-19. Hari ini nampak gayanya ada peningkatan sedikit. Dia tak banyak lah sebab semalam 3,510, tapi hari ini 3,528 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona, menjadikan jumlah terkumpul sejumlah 2,735,241 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dengan kematian semalam dilaporkan 44 kematian. Sudah mencapai 31,135 warga kita yang tewas oleh jangkitan virus corona. Dan yang agak mengusarkan saya, kerana Perak menjadi penyumbang tertinggi hari ini, kerana sebanyak 49 kes kematian daripada 11 negeri yang diserang oleh virus corona dan mengakibat kematian. Jadi angka terbaru itu menjadikan kumulatif kematian di negeri Perak meningkat. Rupanya keseluruhan warga Perak yang telah pun tewas dan meninggal dunia adalah sejumlah 1,362 orang. Jadi sebab itulah saudara, saya mengharapkan agar kita sentiasa menjaga kebersihan diri kita, elakkan penjarakan sosial, elakkan mengadakan pertemuan tempat-tempat yang ramai, dan kalau kita keluar
Macam sekarang ni sibuk membantu urusan untuk membersihkan kawasan-kawasan yang dilanda oleh banjir. Pastikan bila balik rumah, mandi, bersihkan diri sebersih-bersihnya saudara ya. Hari ini jumlahnya iaitu pada hari ini iaitu tanggal 24 Disember. Jumlah terkumpul untuk bulan ini adalah 102,459 orang. Bulan lalu 161,140. Tapi hari ini ada lagi 6 hari lagi tu. Adalah 102,459. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rio kerana memberi maklumat terperinci berhubung dengan virus corona. Ya saudara, Puan Zulhami Abdullah 4 tulang kering mai pakat dengan PN memburukkan nama UMNO. Wallahu a'lam bisawab. Saya juga nak beri salam pencerahan daripada Bintung Kanga, Perlis. Saudara Makno, apa khabar saudara? Orang Bintung di Kanga, di Perlis no. Awak sana tak banjak Apakah rasanya Perlis tak ada rasanya terhindar daripada musibah banjir. Baik saudara. Selepas saya beri pencerahan daripada teman-teman, apa khabar orang Bintung Kanga, saya harus memasuki segmen e-commerce. Segmen e-commerce jangan lupa saudara, kalau saudara ada produk atau barangan yang diwawarkan, hubungilah Al-Azhar di talian 011 330 41241. Dan sibuklah Al-Azhar ni sebab sekarang ni dia tengah menguruskan itu jualan akhir tahun Haruman Setangi Bakul. Beli satu dapat satu percuma, dapat dia punya tempat membakar, supaya bilik anda, rumah anda aromanya mewangi dan terhindar daripada syaitan. Saudara Al-Ha juga ada menjual haruman parfum yang bau-bauannya daripada Timur Tengah. Saya pakai Amir Al-Hud, memang wangi saudara, terasa aromanya. Dan sehingga hujung tahun ini, sebelum tirai 2021 menutup, siapa beli satu dapat satu percuma katanya. Nah, begitu juga dengan ini renang tok dan balu berdal. Saya tidak pasti apakah ada masih lagi boleh dibuat pesanan sebab nak menutup akhir tahun ni ya. Bagaimanapun saudara boleh menghubungi Al-Azhar, dan saudara juga boleh menghubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300 untuk mewawarkan produk saudara ataupun untuk memesan akhir tahun dendeng manis Siti Farehah. Ya saudara, hubungi Siti Farehah 017-711-4300. Dan jangan lupa ini untuk warga di Lembah Kelang, hubungi Syauqi di Kizinis di talian 012-357-5703 untuk memesan buah-buahan supaya terus sampai ke rumah saudara. Buah-buahan yang baik, yang manis, kiwi, cherry, anggur, apple dan sebagainya. Hubungi Syauqi untuk mendapatkan bekalan. Saya baik, itu saja untuk e-commerce. Kita masuk sedikit tazkirah singkat saudara. Tazkirah singkat ni perlu untuk kita menjadikan sebagai pedoman kita. Bukan daripada ustaz ya saudara. Ini saya dapat titipan daripada teman-teman yang menghantar pada saya untuk saya berkongsi dengan saudara. Kerana menurut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Muhammad SAW bersabda, menurut baginda tidaklah seorang Muslim yang ditimpa suatu penyakit dan keletihan ataupun kegusaran dan kesedihan maupun gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah sajalah yang akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya itu. Jadi dalam keadaan begini, seandainya kita takut kepada bahaya, maka solatlah. Sambil berjalan atau berkenderaan tu, ingatkan perjalanan kita ni, berdoa agar Allah SWT menjauhkan kita dari segala maral bahaya dan rintangan. Kemudian apabila kamu telah aman, kata baginda Rasulullah, maka sebutlah Allah. Solatlah saudara, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dan bila berlaku orang-orang yang akan meninggalkan dunia di antara mu dan meninggalkan isteri,
hendaklah berwasiat saudara Pak Ahmad Yusof, saudara Rahman, saudara Azil Hamid, orang yang hendak meninggal, yang merasakan dirinya sakit dan sebagainya, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, iaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Dan saudara, kalau kita ini mempunyai tanggungan, sebab bila kita meninggal nanti maka akan dibagi-bagi hukum faraid, dan hendaklah diwasiatkan supaya isteri itu tidak meninggalkan rumah itu selama setahun lamanya. Akan tetapi jika mereka mau pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu untuk wali atau waris dari yang meninggal, kerana membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya muta'ah menurut yang makruf, sebagai satu kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu saja pesanan kita hari ini berhubung dengan tazkirah yang singkat supaya kita faham, jadikan amalan kehidupan kita saudara. Ingat, bila saudara nak berjalan, berdoa, ya Allah Tuhanku, permudahkanlah urusanku pada hari ini. Baik saudara, kita masuk bab kata-kata mutiara. Ini kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Cikgu Hibil dia kirim pada saya, dia kata ada beberapa lelaki dan wanita yang membuat kita selalu berada dalam keadaan yang terbaik ketika kita bersama mereka. Ada beberapa lelaki dan wanita yang membuat kita selalu berada dalam keadaan yang terbaik ketika kita berada bersama mereka. Jadi segala yang terbaik dalam kudrat kita, kita kerahkanlah, dan kita menemui hiburan dalam jiwa kita yang sebelumnya tidak pernah kita rasakan. Saudara, macam mana kata baginda Rasulullah, wanita itu, isteri itu adalah ibaratkan kebun. Tanamlah tanaman yang baik-baik, saudara. Terima kasih Cikgu Bill dengan kiriman mutiara kata. Baik saudara, saudara Ismail, saudara Rohaniah, saudara Mat Sepana, saudara Johari Harun, Wangza, Rozi Teruman, Hanif daripada Ledang Johor. Terima kasih saudara Hanif. Baik saudara, buka bicara, salam impian moratorium dan pengeluaran wang RM10,000 dari kumpulan wang simpanan pekerja. Waktu yang sama, kita ingin berpesan kepada pimpinan negara, jangan berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis. Baik saudara, hari ini saya menerima khabar daripada curipan, daripada media sosial. Mudah-mudahan ini menjadi realiti. Entah kali ke berapa saya tak tahulah. Tapi kabarnya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersetuju untuk pengeluaran RM10,000 dari akaun iCitra, di mana bayaran bermula bulan Januari. Ini yang tular dalam media sosial. Saya mengharapkan moga ini menjadi kenyataan dan realiti, agar warga tidak terus ternanti-nanti. Jadi tak adalah lagi nanti besok saya nak buka bicara saja, salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja lagi. Mudah-mudahan. Jadi kalau benda itu laksana, alhamdulillah, terima kasih Yang Amat Perdana Menteri. Kalau tak terjadi, baru lagi. Macam mana saya? Baik. Tajuk perbincangan kita hari ini, rakyat perlukan wang. Itu realitinya saudara. Tapi sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil dia terbitkan buku, jangan lupa saudara, layari Maya Pak Nazil, Nazil Hashim Muhammad. Bolehlah saudara memesan buku-buku pantun. Saya tak silap, saya ada 5 judul rasanya. Baik buku-bukunya itu. Kata Pak Nazil, dapat menantu orang kota, tidaklah kaya, tidaklah miskin. Kesihatan itu adalah harta, jagalah ia sebaik mungkin. Ini Pak Nazil berpesan kepada kita, kerana kesihatan itu adalah harta yang paling bernilai. Jadi kita harus menjaganya, ya Puan Hatijah, Zazil, Ita. Katanya lagi, orangnya kuat bernama Tok Hasan memandu kereta seperti biasa. Rakyat meluat bertambah bosan melihat sengketa di kalangan berkuasa. Jadi Pak Nazil mengingatkan pada pimpinan negara kita, jangan terus bersengketa. Kerana setiap kali mereka bersengketa, setiap kali itulah rakyat bosan dan meluat melihat keadaan itu. Terima kasih Pak Nazil, pantun yang begitu indah dan bermakna bagi kita. Waktu yang sama, saya juga menerima pantun kiriman saudara Nurin Malik. Cuma hari ini beliau berada dalam keadaan duka.
kerana beberapa orang anak muda yang dilatih oleh beliau dalam iGrow mengalami sedikit musibah apabila tanaman mereka dinaiki air. Banyaklah juga pohon-pohon cili, pohon kacang bendi dan sebagainya yang rosak. Bagaimanapun pada saudara Bini Nordin, saya harap bertabahlah saudara. Ingat saudara, inilah perjuangan, dan bantulah anak-anak muda kita untuk terus tekad dan bersemangat wajar. Lepas musim banjir ini, tanam balik. InsyaAllah saudara, di setiap permasalahan itu adalah kebaikannya yang hanya Allah SWT sahaja yang maha mengetahui. Kata Saudara Malik, indah alam warna-warni, nampak jauh sungai mengalir. Kasihan sungguh nasib petani, tanam di ladang, musnah dek banjir. Jadi beliau menzahirkan keduka citaannya melihat hasil tanaman anak-anak buahnya. Tak apa Saudara Nordin, sabar, insya-Allah adalah rahmatnya itu nanti. Katanya lagi, habis padi musim jerami, habis dibakar di tepi ban. Ban ni itu macam batas ya saudara. Habis padi musim jerami, habis dibakar di tepi ban. Banjir umpama badai tsunami, bersediakah pemimpin menggalas beban? Ini beliau menyoalkan kepada pimpinan. Apakah anda bersedia untuk menggalas beban ini ya? Gadon-gadon, apa kata gadon tadi? Tengok, dalam bulan mana gadon tadi? Dah hilang. Dalam bulan 1 luluskan keluar ke USP. Kalau tak jadi, PM tak jadi, berhati-hati dengan PRU 15. Itulah keadaan saya. Saya mewawarkan apa yang saya dapat, saudara. Dan itulah perjuangan kita. Perjuangan saya lain tak adalah perjuangan rakyat. Baik, saudara, kita masuk segmen gedung ilmu sedikit. Kerana dalam ungkapan kata-kata pemimpin Melayu terdahulu ada menyebut bahawa orang tua itu memerlukan pemimpin mesti menjaga kemurnian sikap. Kita amat mengharapkan akan hadirnya pemimpin Melayu yang tidak mengizinkan dirinya menjadi alat untuk orang lain, dan lebih teruk lagi jika dirinya hanya sekadar menjadi pemimpin bayangan. Itu kata orang pemimpin, kata-kata orang tua dahulu dan pemimpin dahulu. Mereka tidak mahu melihat adanya pimpinan hari ini dan hari esok sebagai pimpinan bayangan. Kerana menjadi pemimpin bagai bayang-bayang tidak jelas dilihat orang. Walaupun ada, tak nampak dilihat bekerja. Selalu main belakang. Bila dicari, ia menghilang. Akalnya licin, fikirannya panjang. Salah-salah menjatuhkan orang. Itu perangai orang yang pemimpin yang macam bayang-bayang ni. Dijadikan pemimpin, banyak malang, banyak musibah yang mendatang. Dijadikan tua, ia di belakang. Kalau ia ketua, sepatutnya dia ke depan, dia duduk belakang, biar orang lain ke depan. Kemudian dijadikan induk, tak nampak dipandang. Dijadikan tiang, tak dapat dipancang. Dipancang tu ditegakkan saudara. Dijadikan tudung, tak dapat dibentang. Kalau yang diarabkan sebagai tudung macam selendang tu, tak dapat nak dibentang. Singkat sesangat. Salah-salah masuk ke lubang. Negeri rosak, rakyat terbuntang. Terbuntang tu mati kerah saya. Jadi terima kasih saudara Tan Sri Johan Jaafar yang mengirimkan kepada saya buku tentang kepimpinan Melayu yang diharapkan oleh pemimpin terdahulu agar pemimpin masa kini dah akan datang menghayatinya. Kita sambung lagi malam esok saudara. Baik, seperti biasa, sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube. Maka semua itu adalah tanggungjawab anda, dan di atas setiap suntingan saya tidak akan bertanggungjawab. Begitu juga dengan sebarang komen yang anda tulis, maka fikirkanlah, saya tidak bertanggungjawab atas sebarang komen anda. Pastikan anda menggunakan bahasa yang baik, yang harmonis. Kerana kita adalah warga cinta damai. Kita warga yang menyantuni setiap masalah secara harmonis, bukan secara membabi buta saudara. Dan ingat saudara, bahawa ini adalah pencerahan politik. Dan pencerahan ini berpaksikan kepada kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saya tidak menjadi orang suruhan sesiapa, dan sekadar pembacaan saya, pengetahuan saya untuk saya wawarkan agar kita berkongsi
pandangan dan maklumat. Bagi saya agar warga kita adalah warga yang sentiasa berinformasi. Cuma hari ini saya agak sedih kerana mendapat berita bahawa seorang anggota Jabatan Amal Malaysia iaitu Tuan Zaki, beliau merupakan Kor Marine Jabatan Amal dan merangkap Komandan Kawasan Mersing Johor. Kerana telah diberitakan beliau telah tumbang sewaktu melakukan kerja-kerja pembersihan rumah-rumah mangsa yang dijengah banjir di Selangor. Mari kita hadiahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Tuan Zaki. Moga rohnya, kematiannya pada hari Jumaat yang mulia ini diterima oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Begitulah saudara, dan saya juga menerima berita sedih bahawa sehingga saat ini korban banjir dan mangsa yang hilang setakat ini jumlah kematian adalah 41 orang. Saya tidak diberitahu sama ada keturunan, tapi yang dapat tahu 41 orang. Lelaki dewasa 26, perempuan dewasa 13. Kanak-kanak lelaki 2 orang, di Selangor 25, di Pahang 15, di Kelantan 1. Dan yang masih hilang 7 lelaki dewasa, 1 kanak-kanak lelaki. Semua yang hilang ini di Pahang. Ini dia kiriman teman kita yang menghantar kiriman kepada saya untuk kita menghayati dan merasa insaf bagaimana bila banjir melanda, tentulah musibah yang mendatang. Saudara, saya juga menerima kiriman daripada saudara Jamal Sirat. Dia mengatakan kiriman, dia kata sesi persekolahan penggal 3 tahun 21-22 ni yang sepatutnya bermula pada 2 dan 3 Januari ditangguhkan selama seminggu. Ini juga telah pun diumumkan oleh Menteri Pendidikan Radhi Jidin petang tadi. Jadi ibu bapa ambil maklum bahawa sekolah bermula pada kalau seminggu, bukan 2 dengan 3, artinya bermula daripada 9 dan 10 Januari. Kemudian saudara Muhammad Shah daripada Kuala Kangsar, beliau menzahirkan rasa amarahnya, rasa kecewanya, kerana dia kata minta komen lah, kerana apabila bantuan kerajaan berhubung dengan mangsa banjir, diharapkan kotak saja yang besar. Isi dalam cuma susu pekat manis, susu cair, sebatang berus gigi tanpa ubat gigi, mi Maggi 3, coklat manis untuk 3 coklat. Jadi manis mulut apa punya ni katanya. Ya memang pun sebab itu saya melihat kadang-kadang mereka mengambil kesempatan mendapat kontrak untuk menyediakan bekalan ini daripada wakil rakyat atau daripada kerajaan. Maka peruntukan katanya untuk yang awak Perdana Menteri meluluskan RM100 bagi 1 bakul makanan. Tapi kalau dinilai, dikeluarkan tak sampai pun RM20. Bayangkanlah kalau cuma susu pekat 1, susu cair 1, Maggi 3. Benda ni. Saya mengharapkan agar warga kita janganlah ambil kesempatan atas kepedihan orang lain. Ini peruntukan dikeluarkan atas keprihatinan. Anda rasa berbaloi ke bawa balik duit yang anda ambil daripada kesedihan dan keprihatinan orang lain? Moga anda insaflah. Sebab itu, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, harus berwaspada. 2-3 malam dulu pun saya dah kata. Ada teman-teman kata, kenapa tidak saya wujudkan tabung bencana banjir? Saya kata saya tak akan buat. Sebab pertama sekali, ia menyalahi undang-undang. Siapa mau mengumpul wang ataupun derma mesti mendapat kelulusan daripada Kementerian Kewangan atau Pembangunan Negara. Jadi sebab itu, saudara harus berwaspada. Kerana ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Banyak kes penipuan pada kutipan derma tabung. Jadi kita menderma dengan ikhlas hati, tapi mereka songlap tengah jalan. Dan bagaimanapun di sebalik kes jenayah, kerja-kerja untuk membantu mangsa banjir terus dipergiatkan, terutama melalui Kementerian Wilayah Persekutuan dan agensi-agensinya. Jadi sekarang ni bukan hanya di Kuala Lumpur, Putrajaya atau Labuan saja. Sekarang ni kumpulan wang KWP membantu di Taman Seri Muda, Labu Lanjut, Bukit Canggang, Selangor, Pulau Kelawang, Jelebu, bahkan dengar ceritanya mereka akan merarak pula ke Pahang. Jadi artinya saudara, kemanusiaan tiada sempadan.
Jadi janganlah kita ambil kesempatan atas kepitan orang. Jadi dalam keadaan begitu, saya menasihatkan supaya saudara berhati-hati. Niat kita baik, kita bagi, akhirnya wang itu tak sampai sebagaimana yang kita harapkan, saudara. Dan kita mengharapkan agar penangguhan ataupun pengurangan bayaran balik ansuran pinjaman sebagaimana yang diumumkan oleh Kementerian Kewangan, begitu juga tentang sejumlah 100 juta disediakan oleh Bank Sempadan Nasional untuk pembiayaan kewangan peribadi tanpa faedah sehingga RM5,000, 30 juta pula katanya disediakan oleh Tekun untuk pinjaman pemulihan banjir tanpa faedah. Boleh buat pinjaman sehingga RM10,000. Saya mengharapkan semua ini menjadi realiti. Dan kita juga amat-amat mengharapkan supaya kalau mereka yang peroleh bantuan itu janganlah berbelanja sesuka hati. Kita faham. Sebab untuk memulihkan balik kehidupan terlalu sukar. Kalau saya lihat ada rumah yang dah tak ada rumah, nak bina balik rumah 2-300 ribu dah nak cari. Rumah hilang terus. Begitu juga kalau yang separuh rosak, ataupun rumahnya bila air, dinaiki air sampai ke bumbung, semua peralatan dah tak boleh digunakan. Pakaian habis, peralatan tempat tidur, tempat memasak, dapur, pinggan mangkuk, alat-alat elektrik dan sebagainya habis. Tentulah memakan masa yang agak banyak. Sebab itu, menurut Presiden UMNO, bahawa rakyat perlukan wang. Jadi menurut Datuk Zahid Hamidi, bila meminta bantuan kepada mangsa banjir ditambah. Kalau ada bertambah, jangan kita kata kedekut dengan rakyat yang ditipu kesukaran. Di samping itu katanya lanjutkanlah skim Citra kumpulan wang simpanan pekerja. Kerana ini bulan ni habis dah ni. Beliau juga berharap kerajaan membenarkan pengeluaran one-off Citra RM10,000. Tapi kalau tengok daripada kenyataan daripada Yang Amat Perdana Menteri, boleh mula Januari ini, alhamdulillah. Kalau boleh segerakanlah. Jangan diwujudkan birokrasi pula. Kata bulan Januari, 1 Januari dah tak dapat lagi, tak buka kaunter lah dan sebagainya. Tunggu punya tunggu. Jadi Citra jadi geram. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi mengharapkan, dan beliau menegur kerajaan, memanglah sebagai Presiden UMNO, parti yang memperjuangkan kehidupan rakyat, beliau harus menyuarakan supaya pimpinan kerajaan peka dan prihatin dengan kehidupan rakyat. Saudara, bagaimanapun saudara, saya dalam ini saya menerima kiriman, saya agak tersentuh. Iaitu satu kiriman dia kata tentang Abang Viva yang datang dari Melaka untuk menyelamatkan mangsa banjir di Shah Alam. Kisahnya katanya Abang Viva ini bernama Azwan Omar. Saya kena wawa, orang yang baik kena cakap baik saja. Saudara Azwan Omar dari Melaka datang ke Shah Alam dengan menggunakan kereta Viva dan membawa sebuah bot di atas bumbung keretanya. Dia hanya berbekalkan wang sejumlah RM50 saja saudara. Dia beli minyak untuk bot RM20 dan RM30 lagi untuk makanan seperti roti dan air untuk alas perut. Sebenarnya dia bekerja sebagai operator mesin dan mohon cuti kecemasan dari banjikannya untuk ke Shah Alam bagi menyelamatkan mangsa banjir. Antara mangsa banjir yang diselamatkan ialah pasangan warga emas, termasuk suami yang lumpuh dan seorang ibu dengan bayi yang baru dilahirkan. Itu antara orang diselamatkan oleh Abang Viva ni. Jadi Abang Viva hanya alas perut dengan makanan roti dan air serta tidur dalam botnya. Namun dia terus kental cekal untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir. Jadi ceritanya telah disebarkan menyebabkan orang ramai menderma wang kepadanya. Namun Abang Viva kini agak keberatan mahu menerimanya dan mendermakan wang itu pada NGO-NGO yang lain. Jadi kata Abang Viva, saya datang nak tolong dengan ikhlas, tak harap apa-apa pun. Inilah satu sikap warga kita yang perlu kita puji. Hebat sungguh kisah Abang Viva ni, dan harus menjadikan tauladan kepada kita semua, saudara. Ini kiriman daripada saudara Dr. Abdul Rahman Nof yang menghantar kepada saya. Jadi sebenarnya kalau ini keadaannya, beruntunglah negara kita yang mempunyai warga yang begitu prihatin terhadap masalah rakyat. Sebab tu kita katakan rakyat kita jaga sama kita. Nak agak kau orang lain tu tak maaf lah saudara. Saya juga menerima kiriman daripada sahabat Bistari. Itu saudara Saiful Hafiz. Beliau merupakan bukan, dia kata sahabat Bistari, saudara Saiful Hafiz yang kini dalam perjalanan ke Tanah Suci Mekah telah pun menghantar derma kepada sahabat Bistari ini
Begitu juga dengan Koperasi Pemanis, GPW Pemanis dan Coach Barudin Muhammad. Ini daripada, tak silap saya, dari mana dia orang tadi? Ada tadi saya baca tadi, sekejap lagi ya. Jadi bungkusan makanan dapat diberikan 150 pack, bantal jenama Hilton 100 butir dan selimut 50 unit. Ini daripada Sekijang, saudara. Kemudian pergerakan pemuda UMNO bahagian Sekijang, daripada cawangan-cawangannya juga dapat menyediakan 200 unit bantal, 50 kotak air mineral, Toto dapat 100 unit, selimut lah 50 unit. Kemudian Majlis Belia Segamat pula memberi kiriman kepada pasukan sebesar ini 4 unit, iaitu bot, sejadah telekung 100 ke 200 helai, pakaian dalam wanita, pad, barangan mandi, selimut, bantal tuala untuk 50 unit dan baju terpakai sumbangan orang ramai di Hub Belia. Sementara gerakan Belia 4B Sekijang menyediakan 50 unit bantal, tuala 50 unit, air mineral dan alat perkas-kas pembersihan. Terima kasih kepada staf klinik pergigian, Puan Ifwa Sani, Puan Ayung. Saya perlu sebutkan kerana ini kita orang baik kena sebut, saudara. Bila sampai saya nyatakan Puan Jamilah, Kak Fauziah Abu Yamin, Saudara Muhammad Zainul Arifin, Saudara Haris Suramat, Saudara Chris Jati dan ramai lagi yang tak dapat disebut satu persatu yang menyumbang kewangan, tenaga dan masa. Moga Allah memberkati dan melimpahkan anda dengan rezeki yang berterusan. Terima kasih warga Sekijang. Sementara itu, saya juga mendapat laporan bahawa 60 buah kereta pacuan 4 roda daripada Kelantan bersama dengan lori 5 buah dengan tenaga sejumlah 200 orang digerakkan dan kini sudah pun explore di Selangor untuk membantu mangsa-mangsa yang terkesan. Kerana mereka merasakan sewaktu banjir besar berlaku di tahun 2014, warga Selangor datang membantu. Maka kali ini mereka harus orang kata mengenang budi. Jadi terima kasih rombongan dari Kota Baru, daripada Kok Lanah, daripada Macang, daripada Tanah Merah dan juga Gua Musak. Lebih keterih tak dengar pula lah, saudara. Orang Selangor katanya, kami pergi bukan hanya Kuala Kerai, kami pergi bersama seluruh rakyat Kelantan sebagai tanda keprihatinan mereka. Jadi sekarang, begitulah rakyat bersama bertungkus lumus untuk membantu. Tapi macam mana dengan menteri? Bagaimana dengan pimpinan negara? Ini masalah saudara ni. Sebab itulah saudara Salihuddin yakin, Datuk, kita jaga kita lah. Menteri-menteri apa gunanya? Itulah saya kata. Sebab dalam krisis banjir ini, menteri-menteri seolah-olah saya merasakan macam mempertaruhkan nyawa rakyat. Jadi sepatutnya menteri seharusnya bertanggungjawab atas penyeliaan. Mereka punya kementerian. Jadi janganlah membiarkan rakyat selama 3 hari tanpa sebarang tindakan pantas. Banyak kementerian, bukan tak ada peruntukan. Aset-aset untuk menyelamat bernilai jutaan ringgit, tapi tidak berada di kawasan bencana. Saudara, garis panduan keselamatan dan tindakan SOP keselamatan juga lewat dan cuai. Bukan daripada pihak polis, bukan daripada pihak bomba, saudara, tapi daripada kementerian yang lain. Begitu juga dengan kerahan anggota keselamatan yang diberi tidak jelas. Kemudian menteri-menteri sepatutnya harus bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kematian rakyat yang cuba bertahan hidup untuk menyelamatkan diri. Mereka terseksa sehingga menyebabkan kematian antara kelewatan menyalurkan bantuan. Jadi kejadian mangsa bencana bukan berada di lautan dalam yang bergelora atau dalam hutan belantara, tapi mereka berada di rumah sendiri. Jadi pimpinan macam mana benda begini? Dan sebab ada penyelarayan nama-nama menteri yang kelimat. Ini perlu kita nyatakan satu persatu. InsyaAllah dalam pencerahan akan datang saya nak tulis satu persatu. Kalau kita melihat ada menteri yang mengadakan majlis tarian, tari menari, makan besar, pelancaran itu ini, datang. Hanya datang untuk tunjuk diri, buat apa? Jadi ini saya rasa merupakan ancaman pada negara kita mempunyai pemimpin yang sebegini. Sebab itu saya berterima kasih kepada warga yang saling bantu-membantu. Kita inilah warga cinta damai. Alhamdulillah, saya cukup berbesar hati, ya saudara. Dan sebab itu, bagaimana kata Pak Merah. Ini Pak Merah ni dia wanita UMNO. Dia begitu prihatin dengan masalah negara. Dia kata, kita tidak boleh juga meletakkan 100% kesalahan ini kepada Perdana Menteri. Betul. Takkanlah Perdana Menteri seorang-seorang diri boleh buat semua kerja. Tapi katanya inilah harga yang Datuk Seri Ismail Sabri perlu bayar.
kerana terus mengekalkan menteri-menteri pasola yang tidak berfungsi. Malahan 90% kecermalangan yang Datuk Seri Ismail Sabri berikan kepada kabinetnya juga menunjukkan satu kegagalan dalam penilaian. Jadi seharusnya, kata Pah Merah, tempoh 100 hari itu berlakunya rombakan kabinet seperti mana yang diharapkan. Malangnya tidak dapat dilakukan. Semua orang tahu kenapa masalah itu. Jadi sebenarnya beliau mengharapkan agar Datuk Seri Ismail Sabri harus faham kuasa yang diperolehi dengan sokongan musuh, bukan daripada teman-teman yang keutuhannya boleh disandarkan. Jadi kita dapat melihat selepas saja beliau naik sebagai Perdana Menteri, berlaku krisis kenaikan harga barang yang tidak terkawal dan menyaksikan kegagalan menteri-menteri kabinet yang terlibat dalam urusan ini sama ada secara langsung maupun tidak langsung. Itu jelas saja. Macam seolah macam mereka sabotaj. Rakyat bukan tak faham. Sebab itu rakyat menuntut agar diadakan PRU segera. Tapi dalam masa yang sama, kita mengharapkan agar Perdana Menteri dapat membuat keputusan yang bijak. Jangan bukan nak dengar cakap-cakap apa Menteri Cak Ayam ni. Jadi janganlah, kata Pah Merah, disebabkan sokongan pihak ini dalam membentuk kerajaan menjadikan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri berterusan terpaksa mengikut telunjuk sehingga dijadikan kambing hitam oleh mereka. Sebagai Perdana Menteri, kata Pah Merah, Datuk Seri Ismail Sabri harus membezakan antara isu politik dan pentadbiran. Meskipun pentadbiran itu terangkum dalam politik, namun ketika memegang tampuk sebagai Perdana Menteri yang mengetuai kerajaan, maka pentadbiran itu harus menjadi keutamaannya. Maka sangatlah wajar agar Yang Amat Berhormat segera melakukan rombakan demi seluruh rakyat negara kita. Sebab saya lihat sebab apa yang berlaku semalam di Padang Jawa, di Shah Alam. Akhirnya rakyat memperlihatkan amarah mereka. Apabila Azmin Ali sampai dekat kawasan itu, maka penduduk di sekitar kawasan Padang Jawa kata balik. Artinya sekarang ni rakyat dah tak perlukan menteri dah. Kerana dah jemu, dah jelek dengan perangai mereka ni. Jadi pada Azmin Ali sedarlah diri bahawa anda sudah tidak lagi diperlukan oleh warga. Sedar dirilah. Tak payahlah tunjuk buat baik, nak pergi bersih rumah dan sebagainya. Tak payah dah. Bersedialah untuk anda mengosongkan jawatan itu. Sebab rakyat, kalau rakyat tak pernah berlaku selama hari ini, rakyat bila datang menteri dengan paluan kompang, permadani merah, disambut, Yang Berhormat sana sini. Tapi kali ini dengan herdikan, dengan jerikan, balik, kami tak mau kamu. Retinya rakyat sudah menyampah. Ini bukan satu benda yang baik pada kerajaan apabila pimpinan sudah ditolak oleh rakyat. Jadi saya mengharapkan bahawa menteri-menteri yang sekarang ini sedang berpesta, bercuti luar negeri itu sedar diri. Ramai. Saya dapat kiriman juga tadi daripada Tuan Haji Ahmad tadi. Tapi saya belum nak menjelaskan secara jelas sebab saya nak tahu di mana mereka berada. Katanya ramai. Bukan hanya menteri, timbalan menteri, pegawai kerajaan, dan orang politik. Orang politik pun berada di London menanti ding dong bell untuk merayakan hari Christmas. Nak shopping di London. Jadi ini bukan budaya kita. Rakyat tengah sengsara. Kenapa perlu? Jadi sepatutnya saya amat berterima kasih pada Datuk Seri Ismail Sabri kerana beliau kali ini bertindak betul. Sebab dia kata dia membekukan percutian setiap menterinya. Mana yang nak menteri dan nak ambil cuti, dia bekukan. Dan mereka yang berada luar negeri segera dipanggil pulang. Jadi Yang Berhormat, kalau mereka degil, tak nak pulang awal, maka sewajarnya lah didropkan, tak payah lagi berada dalam kabinet. Malahan rakyat akan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat kalau mengecilkan saiz kementerian atau menteri yang ada ini, kerana mereka ada pemerabikan boreh saja. Tak ada lain, tak ada jasa. Kita ada 32 kementerian. Berapa orang yang kita nampak? Hilang, lenyap di saat rakyat menderita. Saya dapat laporan ada mereka bertaraf menteri bercuti dengan tokeh. Tokeh tahu je lah, ada di Pulau Pangkor, ada yang pergi ke Langkawi, ada yang pergi luar negeri. Malahan mereka pergi pula tu dengan taikun-taikun, tokeh-tokeh besar. Apakah ini merupakan budaya untuk pemimpin negara? Tak sepatutnya begitu. Saya terima kasih pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri laksanakan tugas sebagai Perdana Menteri secara firm. This is your regime.
laksanakan. Menteri yang pelik-pelik perangai ni, yang bercuti, konon-konon ada ni bertemu counterpart lah di Turki lah, jumpa dekat Dubai lah. Kemudian mereka akan terus sambung di London untuk bersama keluarganya dekat London. Kita bukan tak ada, kita dapat urutan tiket penerbangan, jadual penerbangan, keluarga menteri-menteri tersebut yang akan bertemu dengan mereka. Jadi menteri keluar negara menggunakan wang rakyat di saat rakyat terkesan yang begitu teruk. Sepatutnya mereka membatalkan setiap pembagian keluar negara ataupun percutian. Kalau kita boleh membuatkan menguatkuasakan agar anggota tentera dibatalkan cutinya, pasukan polis, anggota polis juga tidak mengambil cuti. Begitu juga bomber dan yang berkhidmat untuk ketenteraman awam. Kenapa menteri pula pergi cuti berbondong-bondong ke luar negeri? Jadi saya tengoklah macam apa yang berlaku dalam pada Azmin Ali itu, akhirnya rakyat maki hamun. Ini jelas saja. Jadi sebab saya tengok sejak hari Sabtu lalu, sejak negara mengalami banjir yang teruk, malahan banyak nyawa yang terkorban, menteri hilang. Sedangkan bukannya menteri, ahli parlimen pun hilang, ahli luar negeri pun hilang. Ada ahli parlimen berada di atas puncak bukit di Iran, tak dapat balik. Kalau dia ada keprihatinan pada rakyat, waktu itu juga dia harus ambil tiket. Usaha, ndak 1000 daya, tak ndak 1000 dalih. Jangan pula nanti bila kamu balik nanti menceritakan, saya minta maaf lah kerana saya berjumpa dengan pemimpin ni demi untuk negara. Tak payah. Jangan membohongi rakyat. Rakyat sudah letih dengan leceh anda sebagai pemimpin yang rakyat sudah bosan dengan anda semua. Sebab itu saya katakan sekarang ni, mereka tidak melihat macam mana Datuk Seri Najib menyantuni rakyat. Waktu berlaku tahun 2014, saya war-warkan. Beliau waktu itu bukan senang sebenarnya untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika yang padat jadualnya. Tapi dia tinggalkan. Dia terus balik ke Kelantan. Dan waktu itu juga mengumumkan peruntukan sejumlah 500 juta. Dan membekukan semua menteri. Semua menteri tak boleh keluar negeri. Semua menyantuni. Waktu itu di Kelantan. Tapi hari ini Selangor menghadapi banjir. Pahang menghadapi banjir. Terengganu sudah pun menjejak banjir. Dan Kelantan juga dijangkakan mungkin banjir. Di Perak pun dia akan ada banjir. Jadi dalam keadaan begini, banyak di Melaka juga banjir, di Negeri Sembilan. Jadi sepatutnya mereka ini berada di kawasan. Inilah masanya. Jadi saya harap yang awak Perdana Menteri, mana-mana menteri yang tak ada tu ditukarkan ataupun digugurkan menganggotai jemaah menteri. Ini permintaan rakyat, bukan saya. Saya terima banyak kiriman. Sebab macam saya katakan semalam, saya dah mengatakan bahawa Perdana Menteri harus bersikap sebagai Perdana Menteri. Sir, you are the Prime Minister. You must behave like a Prime Minister. Bukan melakonkan diri anda sebagai Perdana Menteri. Kalau dia kata bahawa saya ni Perdana Menteri, kalau dia rasa dia ni rasa-rasa saya Perdana Menteri, tak jadi. Dia mesti tahu bahawa dia Prime Minister. Macam hari ni, dia buat ketetapan, dibatalkan cuti. This is the Prime Minister. Jangan risau. Hari UMNO semua menyokong anda sebagai Perdana Menteri. Kita dah buat dalam persidangan UMNO bahagian-bahagian. Dah menyokong sebagai Perdana Menteri. Proceed terus. Jangan lagi kita nak bersandiwara dengan puak-puak ni. Puak-puak tak boleh pakai. Yang ada ni orang kata menghabiskan boreh aja. Kita faham bahawa ada kalangan menteri itu bukan daripada parti UMNO. Benar sekarang ni kita dapat kuasa itu bukanlah secara mutlak daripada rakyat. Tapi dalam kesempatan ini, tunjukkan kepimpinan kita. Tunjukkan purpose of firmness. Ataupun kita punya ketegasan. Perlu dia apa dia nak marah. Kalau dia tarik sokongan pun tarik lah. Apa kita risau. Sebab ada lagi yang Muhammad masih ada lagi sokongan daripada Pakatan Harapan. Dan ada perjanjian. Kalau setakat dia orang 71 orang. Biarlah dia orang tarik. Sebab kita ada 98 lagi bersama dengan PKR ada, dengan Amanah ada, DAP ada. Sehingga bulan Julai, apa risau? Sebab saya melihat kadang-kadang mereka seolah memasang perangkap. Malahan tindak tanduk mereka seolah melakukan sabotaj terhadap Yang Berhormat. Banyak tindakan-tindakan mereka yang saya lihat seolah-olah bahawa mereka nak menjerat ataupun menjerut tentang politik Yang Berhormat. Konon-konon sokong, ini sokong buat gebah.
Sebab itu saya katakan, kita amat mengharapkan, saya amat mengharapkan agar Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri faham. Beliau faham sefaham-fahamnya bahawa beliau adalah seorang Perdana Menteri. Bukan Presiden Parti, tidak. Beliau adalah seorang Perdana Menteri mengetui kerajaan. Dan sewajarnya beliau tidak melakonkan watak seorang Perdana Menteri. Ada dua perkara yang berbeza, saudara. One as a Prime Minister, the other one as acting Prime Minister. Ini acting ni berlakon lah. Macam saya cakap semalam, saya berbual dengan Datuk Faizal. Kita amat mengharapkan Perdana Menteri dengan ketegasan. Rakyat berdiri teguh di belakang Perdana Menteri yang melaksanakan tugas tanggungjawab. Don't worry, rakyat akan menyokong UMNO apatah lagi. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ini, kita merasakan agak gusar. Tetapi bila hari ini saya dengar macam kumpulan WAS Malam Kerja dah boleh keluar, ini kelegaan. Dan saya mesti memuji kalau benda terbaik. Berapa lama rakyat tunggu? Dah setahun. Kita faham, mungkin ada pihak tak setuju kerana ini cadangan daripada UMNO. Ini yang dilaungkan oleh Datuk Seri Najib, ini yang dilaungkan oleh Ketua Pemuda, ini yang diceritkan oleh Presiden UMNO. Dan sekarang ni kalau Yang Berhormat memberi penjelasan, memberi ketetapan pada Menteri Kewangan, maka kumpulan WAS Malam Kerja boleh keluar RM10,000. Bukan hanya warga UMNO akan menyokong Yang Berhormat, malahan rakyat keseluruhannya. Jadi nak harapkan dia orang tu apik lempang tu buat apa? Nak dengar dia orang buat apa cakap dia orang? Dalam waktu yang sama, kita amat mengharapkan agar Yang Berhormat menghentikan dulu projek-projek mega. Projek-projek mega ni bukan menguntungkan orang UMNO, menguntungkan orang sebelah sana. Kita ada faham, bukan kita tak tahu. Sebab itu setengah mereka berada di luar negeri bercuti dan sebagainya. Sebab nak masyuk, nak kaut. Jadi kita harap Yang Berhormat kalau boleh hentikan dulu projek-projek mega. Projek-projek yang bernilai lebih daripada 50 juta ini dibekukan buat sementara. Wang itu digunakan untuk rakyat. Saya rasa bagi saya lah, rakyat akan menyanjungi Yang Berhormat sebagai Perdana Menteri di saat rakyat susah. You take your role. Jadi kita amat mengharapkan. Jadi nak cakap cerita banjir apa semua panjang-panjang pun boring juga. Sebab nak tahu juga apa perkembangan politik. Kerana semalam semua kita tahu bahawa Ketua UMNO bahagian Arau, Datuk Seri Selamat Syariah Kasim telah pun dipanggil oleh Biro Disiplin untuk menjawab beberapa dakwaan bahawa beliau telah melanggar parti. Kerana sebelum ini Ketua Pemuda UMNO, Ketua Pemuda bahagian beliau sendiri, iaitu Saudara Syed Atif Syed Abu Bakar, tanya saudara. Apabila Saudara Atif telah mengantar surat kepada Susah Agung Parti Datuk Seri Ahmad Islam menggesa supaya Syahidan dirujuk pada Lembaga Disiplin UMNO. Menurut saya Atif, pelanggarannya itu berlaku ketika Syahidan hadir pada majlis perasmian berkelompok mesyuarat cawangan UMNO bahagian Arau di Pusat Khidmat Kubang Gajah, Kanga, Perlis pada 17 Oktober. Antara kesalahan tersebut ialah mengibarkan bendera parti orang lain, bukan bendera UMNO, bersama bendera UMNO. Jadi kalau pun jadi sebagai saya itu menyalahi. Saya itu katanya turut dakwa beliau mengedarkan draft usul yang jelas bertentangan dengan keputusan parti kepada ketua-ketua cawangan dan sebagainya. Itu dakwaan. Saya difahamkan katanya 6 tahun. Tapi tak tahulah, belum lagi buat. Saya cuma ini adalah sebagai kabar angin. Tetapi warga UMNO mengharapkan ini terlaksana. Supaya ni ada 5-6 orang lagi ni juga yang perlu diambil tindakan. Cuma kenalah ada laporan. Kalau tak ada laporan, macam mana Biro Disiplin nak ambil tindakan? Itu ini kalau saya tak cerita tentang tentang politik, orang tak konon juga dengar. Dan tambah lagi, ini untuk pengetahuan Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya juga merasa kecewa apabila Menteri Jabatan Perdana Menteri Datuk Abdul Latif, dia kata untuk dia letak jawatan tak ada masalah. Wah, besarnya. Kerana orang menyalahkan dia selaku pengurusi pada NADMA, itu agensi bencana negara, tidak melaksanakan tugas dengan baik, hinggakan rakyat terkesan. Jadi tiba-tiba dia boleh cakap, saya tak risau. Kalau nak suruh saya berhenti, saya boleh letak jawatan. Malah katanya NADMA sendiri boleh dibubarkan. Pasal apa pula dibubarkan? Lepas tu dia kata bubar boleh, saya setuju. Saya letak jawatan katanya, boleh. Saya sudah 6 penggal jadi wakil rakyat, tak ada masalah. Tak apalah. Dia yang Perdana Menteri, bagi saya ini adalah cabaran. Sebab itu dia boleh melompat, lepas itu berada di sana. Dan sekarang ni lantik sebagai menteri. Sebab itu bercakap lempeh saja. Jadi dalam keadaan begini, saya yakin bahawa
dia juga tak mengetahui. Kalaulah pilihan raya diadakan lebih awal, maka dia pun melayang. Jadi kenyataan-kenyataan begitu membuatkan rakyat bosan. Kita harap agar Yang Perdana Menteri dapat purpose of firmness saya katakan tadi. Jadi Saudara Ahmad Fauzi, Syahidan Kasim ingat dia kebal, tapi dia berbahal. Saya tak mau menuduh saudara, tapi apabila berlaku itu terpulang pada Biro Disiplin. Kerana Biro Disiplin ni siapa saja yang melanggar disiplin wajib diambil tindakan. Sebab parti kita ni parti bermaruah. Saudara Haji Abdullah dia kata projek-projek tak penting harus dihentikan. Saya setuju. Jadi wang itu dialihkan pada projek tebatan banjir. Ini yang paling penting. Dan juga buatkan terowong alihan banjir. Jadi jangan kita gunakan wang ini untuk meluluhkan projek itu 1 juta sebab tak ada kepentingan untuk warga. Rakyat tengok saja. Sekadar nak naikkan bangunan, siapa nak beli dalam keadaan ekonomi yang sebegini? Jadi saudara Uwin, lain kali buat macam langkah, maka Tuhan akan balas. Jadi betul lah kalau kita buat macam-macam keadaan, bila Allah SWT membalasnya, rakyat juga terkesan. Saudara Haji Ismail Ghani, cadang pecat bahaya UMNO. Allah, saudara Ismail, nak fikir buat apa lagi? Nak takutkan. Sebab kita pun warga UMNO pun tak ambil kisah dah. Bahaya ke tak bahaya sekarang ni pun memang dalam bahaya pun. Sebab kita ada bergaul dengan ular-ular, segala cicak mengkarung, ikan sepak kering. Lebih bahaya pada Perdana Menteri, lebih bahaya pada UMNO. Sebab saya dah cakap berkali-kali, kalau sesuatu berlaku pada kerajaan, yang terpadiknya pada UMNO juga. Kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO. Warga UMNO sentiasa menyokong rakyat presidennya sebagai Perdana Menteri. Tapi bagaimana macam mana berlaku di Padang Jawa? Orang kata baliklah. Orang tak hendak. Rakyat tak mahu lagi dengan menteri ni. Bayangkan. Ini keadaan bukan mudah. Dulu-dulu dikatakan, kalau kita kehadiran seorang menteri itu disambut dengan begitu meriah, paluan kompang dan sebagainya, hari ini dengan cacian maki hamun. Artinya warga dah tidak lagi menghormati mereka. Jadi saudara hak rakyat minta supaya dibina Semat 2 demi keselamatan rakyat Selangor. Saya bersetuju bukan hanya di Selangor, di mana kawasan yang memungkinkan boleh berlaku banjir, begitu dari Johor Bahru ataupun di Ipoh, kemungkinan itu. Tapi macam di Ipoh tu banyak kawasan lombong boleh disalurkan ke lombong-lombong tinggal. Begitu juga macam di Kedah, perlu dibuat. Jadi sekarang ni Sophia Ali kata segera bubar parlimen. Malaysia kerajaan akan stabil bila BN UMNO solo PRU15. Ini tuntutan kita. Dia terpulang pada Datuk Ismail Sabri. Tapi bagaimanapun dalam waktu yang sama, saudara, kata-kata UMNO dari dulu lagi dah dipecat jadi ahli UMNO. Mereka tapi masih lagi jadi api dalam sekam. Betul. Saya juga mendapat culipan, mendapat perkabaran. Sekarang ini sedang berjalan begitu hebat di kalangan puak-puak yang menjadi apik lempang ikan sepak kering ni. Dan ini mencemarkan nama baik Yang Perdana Menteri. Apabila mereka berkempen, kononnya Perdana Menteri jadi calon Presiden UMNO, nak melaga-lagakan. Dan saya harap Yang Perdana Menteri jangan terkesan, jangan terikut-ikut dengan pandangan mereka. Sebab Presiden UMNO tak ada begitu orang kata serakah lah nak pergi kejar jawatan Perdana Menteri. Dia nak selesaikan masalah dia. Datuk Seri Najib pun nak selesaikan masalah dia. Jadi Datuk Seri teruskanlah kepimpinan sebagai Perdana Menteri. Soal parti is parti, soal kerajaan. Saudara Amir Khalid bubar PRU15. Saya bersetuju. Dan bila kita ada separation of power antara parti dan kerajaan. Dulu pun saya dah bercakap, negeri-negeri luar pun banyak Perdana Menterinya tidak memimpin parti politik. Ini keadaan saya. Dan sebab itu dalam keadaan begini saya juga terkejut dengan pendedahan macam saya katakan. Presiden Parti Bunga tu, dia kata bahawa ada beberapa terma dan kesepakatan antara parti PBM dengan Yang Berhormat dan Datuk Ismail Sabri. Dalam keadaan begini, kita mengharapkan agar Perdana Menteri dapat menjelaskan apa sebenarnya termanya. Sebab kita melihat keadaan begini, kita tak senang. Kita tak senang bahawa Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO seolah diperangkap. Warga UMNO berhak untuk bertanya. Kalau tak ada, apa risau? Jalan aja Yang Berhormat. Apa nak takut? Yang Berhormat didukung oleh warga UMNO. Dan kalau melakukan tindakan yang baik,
Kalau menteri yang ada itu dipecat, rakyat akan berdiri di belakang. Buat pilihan raya, insya-Allah akan menang. Tetapi kalau dengan adanya menteri macam Azman Ali, macam berapa kerat lagi tu, ikan sepak kering tu, cicak mengkarung yang ada tu, mereka ni semua akan membabitkan, maka kita tidak pasti boleh mendapat kemenangan dalam pilihan raya akan datang. Malah mereka merosakkan. Ya saudara Yusof Hashim, sombong, bongkak. Yalah, mereka banyak pemimpin-pemimpin bila mereka sebelum jadi kaya raya, saya kenal mereka, saya. Bukan senang lenang pun asalnya. Tapi bila dah jadi pemimpin, masih muda, lepas tu naik jadi ketua bahagian, dapat jawatan, maka dapat projek, tiba-tiba jadi bongkak. Sebab itu rakyat marah. Sebab akhirnya bila rakyat marah, maka tuduhlah UMNO ni parti yang korup. Akhirnya mereka inilah yang merosakkan nama baik parti. Bukan rakyat tak ada percayaan, bukan rakyat tidak mahu berlindung di bawah UMNO. Rakyat tahu kita UMNO selama ini memayungi kehidupan rakyat, tetapi kena adanya pemimpin-pemimpin yang sebegitu, yang meletakkan kepentingan diri mereka, yang mengenepikan soal masalah rakyat. Bila berlaku banjir, mereka berpesta di London. Bila berlaku banjir, mereka berada di Langkawi dengan tokoh-tokoh besar. Bila sedangkan rakyat bergelut dengan kehidupan. Ini keadaannya yang membuatkan saya sendiri bosan melihatnya. Dan orang macam ni tak perlu ada lagi dalam parti. Okey, dulu datang merintih jadi ahli parti, bertengkar, bertanding, dipilih oleh rakyat. Pada masa itu nampak murninya. Tapi bila dah ada sedikit kekayaan, mula sombong, dapat gelaran itu dan ini, sombong dan bongkak, rakyat diketepikan, bukan parti diutamakan. Jadi akhirnya parti menerima padah. Pimpinan-pimpinan yang lain yang ikhlas berjuang juga menerima padah. Jadi ini peluang untuk Yang Amat Perdana Menteri membersihkan pimpinan kerajaan supaya tidak lagi ada belukang-belukang yang tak boleh pakai tu. Dan begitu juga untuk Presiden UMNO membersihkan pimpinan yang ada ni. Kalau ada belukang-belukang cicak mengkarung yang menenggik sana, menenggik sini ni, orang ni perlu disingkirkan. Sebab itu saya cakap semalam pun saya berbual dengan salah seorang ketua bahagian. Dia kata eloklah baru kita melakukan islah kepimpinan, kita melakukan reform ataupun peremajaan dalam UMNO. InsyaAllah rakyat boleh terima. Saudara lihat apa berlaku di Sarawak. Di Sarawak apabila Datuk Johari, Abang Openg dia menurunkan muka-muka baru, maka belum ada masalah. Tak ada masalah. Kita lihat juga apa berlaku di Melaka. Bukanlah kita nak bongkak diri. Tapi saya berkeyakinan rakyat masih lagi dia ketakutan. Ada trauma. Bila sebut Pakatan Harapan ni, ada trauma yang dia dalam minda rakyat. Begitu juga sebut Pakatan Harapan lah, sebut DAP lah, rakyat takut. Sebut PBM. Jadi inilah masanya untuk call for the general election. Tapi kalau lagi lama ditunggu, lagi dibiar, kalau nak ikut cakap puak-puak yang 5-6 orang aja pun, bukan ramai, 6 orang aja yang mahukan supaya pilihan raya itu diadakan selepas tahun 2023. Lagi lama rakyat mencengkam perasaan. Saya khawatir ini akan menjadi dendam. Apabila rakyat berdendam dengan pimpinan, that is the end of your political career. Apakah kita nak jahanamkan parti kita? Apakah kita nak jahanamkan sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang? Apakah kita nak jahanamkan pimpinan yang sedia ada? Mereka bukan pemimpin. Mereka adalah parasit yang bersikap enau dalam meluka. Mereka duduk menenggik pada pokok-pokok. Tapi pohon itu akan mati. Mereka hidup segar. Bila pohon itu mati, mereka akan beralih pada pohon yang lain. Sebab itu kita minta supaya Ahmad Muhammad dapat menjelaskan apa terma yang beliau tanda tangan ni. Sebab ini dinyatakan oleh Tan Sri Muhyiddin. Saya tak mau sebutlah nama 3-4 kali. Sebab sekarang ni warga bertanya-tanya. Dan yang terbaik, saya setuju lah dengan Saudara Mansur Arifin, bubar parlimen. Jadi Saudara Nizam Abdul Manan, apabila keadaan sudah pulih nanti, eloklah dibubarkan saja parlimen. Betul. Memanglah sekarang ni memang tak boleh lah. Kalau saya kata bubarkan parlimen sekarang ni, orang kata otak tak betul lah saya ni. Tapi insya-Allah mudah-mudahan, sebab ramalan mengatakan hari ini besok hujan, nampak-nampak agaknya alhamdulillah. Kalau benda ini kita tiada lagi banjir, setelah pulih, usahakanlah bagaimana untuk memulihkan
warga bangsa kita. Tak kisahlah sama ada Melayu, India, Cina ke, asalkan mereka lah warga bangsa. Mereka ini katanya keluarga Malaysia kan. Jadi kalau tak ada rumah, fikirkan macam mana untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Jadi bila mereka dah dapat kehidupan, kita panggil pilihan raya. Saya yakin untuk menyelesaikan masalah ini, kalau ada will, kalau ada ketakwaan diri, maka saya ingat sebulan boleh selesai. Dan lepas itu dalam bulan Februari, April, bolehlah kita bubarkan parlimen. Dan ini sesuai lah, kerana kalau dibubarkan parlimen bulan 3, Januari, Februari, Mac. Kalau bulan Mac dibubarkan parlimen memerlukan 6 hari. Sesuailah dengan perjanjian dengan parti-parti Pakatan Harapan, seperti dengan PAS, bukan PAS, dengan DAP, dengan PBN, dengan PKR dan Amanah. Jadi artinya Yang Berhormat tidak memungkiri janji. Kerana bila Yang Berhormat minta ataupun menasihati Yang Bertuan Agong bubarkan parlimen dalam bulan Februari, Mac atau April, maka dalam tempoh 60 hari barulah pilihan raya itu boleh diadakan. Jadi sesuai. Tak ada katakan apa-apa lewat daripada bulan Julai ataupun awal sangat daripada bulan Julai. Yang terbaik, warga sekarang ini mengharapkan usai kita selesaikan isu banjir ini, rakyat kita bela, menteri-menteri ada luar negeri itu tak payahlah Yang Berhormat nak panggil dia orang. Biarlah mereka terus berpesta dengan keluarga mereka. Tak mengapa, sebab saya yakin dengan adanya ketulusan hati Yang Berhormat sebagai Perdana Menteri dan sebahagian daripada pemimpin UMNO yang ada ini, kita tangani dan kita rakyat sama rakyat. InsyaAllah kita boleh selesaikan masalah. Jadi biarkan mereka dengan cara mereka, dan satu ketika nanti rakyat akan menghukum mereka. Ingat, suara rakyat kuasa keramat. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.